Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. So kali ini saya akan kongsi kepada anda bagaimana untuk menggabungkan breakout rooms. Bermaksud ada room nombor 1, room nombor 2, room nombor 3, room nombor 4, kesemuanya dalam Meet ada 100 setiap room, gabungkan untuk menjadi lebih daripada 100 dalam Meet. Mungkin 400, 500, 600. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kepada subscriber saya. Bagi yang baru saja singgah di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Jika video yang saya hasilkan ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa sokong saya, tanda untuk saya meneruskan lagi usaha-usaha yang seperti ini. Okey, so tanpa melengah masa, kita nak tunjukkan tuan-tuan bagaimana cara untuk menggabungkan breakout rooms. Tetapi bagi yang tak pernah dengar ataupun tak tahu nak install extension breakout room, bolehlah cuba lihat, tonton video saya yang sebelum ini. Okey, sebab dalam video ni saya tak tunjukkan cara install lah, sebab saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan dan menggabungkan room-room tersebut supaya dalam Meet kita boleh penyertaannya lebih daripada 100 orang, malah cecah 400, bergantung kepada kemampuan komputer anda. Okey, kita mulakan sekarang. Bagi memulakan tutorial ini, apa yang anda perlu adalah anda perlu standby dengan link-link seperti ini. Maksudnya tuan-tuan ada satu link Meet utama dan 4 lagi room yang lain Meet, link Meet yang macam mana cara nak setup ini saya dah terangkan dalam tutorial sebelum ini. Boleh tengok balik video saya di description ataupun di atas ini. Okay, so yang kedua, tuan-tuan perlu ada extension yang ini yang telah diinstalkan ke dalam komputer anda. Okay, ini extensionnya. Kalau tuan-tuan lihat, kita lihat kat sini, rupa extensionnya Google Breakout Room. Tuan-tuan install ni dulu, kemudian dia akan keluar panel seperti inilah. Okay, yang ni cari di Chrome extension. Okay, web. So bila dah ada ini, so kita akan mulakan macam mana untuk kita jemput pelajar-pelajar masuk ke dalam kelas. Sebab saya dah set up sebelum ini room ini. Okay, so dalam tutorial lepas tuan-tuan, yang ni saya tak tunjuk lah tuan-tuan, sebab saya nak skip, saya nak cepat sebab ada banyak lagi benda yang penting untuk ini asas yang sebelum ini, bagaimana menggunakan breakout rooms extension ini. So saya akan terus jemput pelajar saya. Okay, kalau tuan-tuan lihat kat sini, nanti saya akan invite pelajar saya untuk masuk. Maksudnya terlebih dahulu saya akan buka kelas ataupun kita startkan kelas kita. Dalam kes saya hari ini, saya nak gunakan sebagai contoh mesyuarat PIBG, ada 4 bilik kesemuanya, kita nak gabung 400. Ibu bapa boleh sertai dalam kita punya Meet utama ini. So saya tunjuk sekali lagi, ini konsep dia ada Meet utama. Yang inilah yang di mana jika room ini penuh ataupun Meet utama ni kita khaskan untuk cikgu sekolah ataupun kumpulan komputer tertentu. Yang room 1 hingga 4 ini kita beri peluang kepada untuk audien lain untuk sertai. In case kalau room 1 penuh, boleh masuk room 2. Room 2 penuh, boleh masuk room 3. Ataupun boleh pilih mana-mana room selagi dia tak dia kosong. Maksudnya kalau seperti kita sedia maklum dalam Meet ini, dalam Meet kita sekarang limitasi dia hanya 100 audien lah, terutama kalau menggunakan ID D5. Okey, 100 audien. So ini cara yang untuk kita pastikan semua room itu dipenuhi. Kalau penuh lagi, kita boleh cipta lagi, tambah lagi room yang kelima dan sebagainya, bergantung kepada audien tuan-tuan lah. Okey, sebelum kita mulakan juga untuk jemput pelajar ini, saya nak terangkan sikit in case kalau tuan-tuan ada perlu sebenarnya kalau masalah komputer, sebab dicadangkan untuk menggunakan breakout room ini, tuan-tuan perlu ada ataupun minimal internet, RAM dia adalah 8GB lah. Maksudnya kalau laptop tuan-tuan 4GB tidak disarankan lah untuk menggunakan, sebab dia nanti akan dimakan. Cuma kalau tuan-tuan punya komputer perlahan ataupun agak baik nak cuba, tak ada masalah. So kita digalakkan tekan tick inilah. Okay, default yang asal tidak tekan tick ni. So tuan-tuan tick ini untuk cuba pada mungkin kalau komputer tuan-tuan perlahan lah.
So untuk tutorial kali ni saya akan antik ni, kita nak tengok function sebenar dia sepenuhnya. Okay, tip yang seterusnya, sebelum tuan-tuan nak mulakan ni, biasanya ada isu untuk kita punya speaker ataupun mic, dia punya butang ni nanti ada masalah. Tapi saya cadangkan sebelum memulakan tutorial ini ataupun untuk memulakan gabungan mic ini, tuan-tuan pergi pada setting, tandalah butang ini. Okay, sebab pembangun sistem ini, extension ini mengatakan ini fix untuk masalah mute problem between room. So asalnya tak bertanda biru. Okay, seperti ini. So tuan-tuan digalakkan ataupun mesti menekan butang ini untuk mengelakkan masalah mic tuan-tuan on off. Okay, sebab saya dah mengalaminya, saya cuba tekan bercakap tak boleh masuk, rupanya isu dia ini, kita tanda di sini. Okay, itu persediaan tu. Sebab tuan-tuan tukar, kita pergi kepada mic balik dan kita akan mulakan untuk buka kelas-kelas tersebut. Okay, dalam kes ini room saya nak buka ada 4. Dalam kita nak belajar ni, saya namakan room lah untuk tuan-tuan faham sinkro dengan apa menu-menu yang berada di sini. Tuan-tuan boleh namakan sebagai bilik 1, bilik 2, bergantung pada tuan-tuan. Okay, so kita akan tekan di sini. Nanti dia akan buka pop-up seperti ini. Ada 4 room kesemuanya. Bila sebab itu dia memerlukan RAM yang agak besar jugalah, sebab dia nak buka mic serentak macam ini. So dalam kes ini, kalau tuan-tuan internet tuan-tuan perlahan, tuan-tuan boleh gunakan setting inilah. Tetapi paparan ini tak akan keluar seperti ini, dia akan keluar by tab. Okay, dalam satu browser dia akan keluar by tab. So sekarang kita dah buka kelas dia. Saya dah buka keempat-empat room 1, room 2, room 3, room 4. Yang saya tuan-tuan tengok sekarang ni adalah room utama. Saya bercakap di mid room utama. So saya akan cuba untuk setiap room itu dimasuki oleh seorang peserta untuk kita buat demonstrasi hari ini, macam mana dia akan pergi kepada semua bercakap ataupun siaran langsung pada mic utama ini akan terkeluar pada room tersebut. Okay, so kita akan mulakan. Sekarang pelajar ataupun peserta dah masuk setiap room. Kat sini kita tengok ada room 1, room 2, room 3 dan room 4. Okay, bila dah masuk macam ini, sebenarnya kita boleh mengawal lah. Dalam kes sekarang ini, peserta ini sedang tengok lah mic-nya. Okay, ada 4 device kesemuanya, 4 account. Okay, so sekarang ni dia masih lagi tak dengar apa yang kita cakap lah, sebab kita tak broadcast. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, di butang ini nampak ada butang broadcast to all breakout room. Dalam kes ni saya offkan dululah speakernya, mic-nya, kameranya. Kalau tuan-tuan tengok sini so saya nak mulakan dengan saya buka saya punya kamera dulu. Saya on kat sini, saya klik. Tuan-tuan tengok di papan skrin sekarang, semua gambar saya dah keluar di mic utama. Nampak agak menarik bukan? So jika kalau tuan-tuan nak tengok paparan mic utama saya seperti inilah. Ini mic utama saya seperti ini. Jadi kita tengok audio dia di sini memang tak ada lah, sebab mereka masuk di dalam room yang ke-4 tadi, room 1, room 2, room 3, room 4. Okey, so kita pergi kepada macam mana kita nak bagi kita bercakap ni dengar. Okey, senang saja. So saya akan on saja mic kat sini. Maksudnya kalau kita klik mic kat sini, dia akan dengar kita punya suara. In case kalau tak dengar, tuan-tuan balik tadi pada setting yang saya tunjukkan tadi. Setting yang ini, tick ni, jangan lupa tick yang ini. Kalau tidak nanti akan ada isu dia mic kita on off. Okay, sekarang saya nak tunjuk demonstrasi yang seterusnya. Tuan-tuan tengok bila saya onkan kita punya mic ini, nanti di setiap tempat ini, room ini akan keluar mic saya lah. So saya onkan sebagai contoh. Okay, ini mic saya utama dalam room utama, mic utama. So saya tekan yang bawah ini. Aiman Farhan, duduk elok-elok sikit bang. Nampak yang room anak sama satu. Okay, dia dah dengar suara saya cantik. Okay, maksudnya Amar sentuh kamera. Ni Amar ni di room kedua. Amar sentuh kamera Amar. Sentuh kamera dekat engkau tu. Dia tengah main game ni. Okay, dia dah sentuh. Anas Farhan, pergi dekat iPad Anas Farhan. Anak saya yang ketiga ini, yang ketiga akan pergi ke iPad, room nombor 3. Ni, pergi ke iPad.
Tengok dia dengar tak suara. Kita nak buktikan dia dengar suara kita. Anas, pergi ke iPad. iPad yang ni tuan-tuan dia sedang bergerak. Okey, nampaknya ini arahan ni, suara ni didengari lah. Okey, ini kalau kita nak kawal semua mic pun kita boleh tutup lah. Maksudnya kumpulan tu kita tutup, kita boleh kawal kat sini juga secara manually nampak. Saya tutup semua mic ni. Okey. So kalau kita nak buat secara pukal tutup, kita akan on off di sini. On off di sini. Okey, tuan-tuan lihat di sini. Kalau saya nak tutup kamera, saya akan tutup sini. Nampak? Okey, seterusnya di panel paparan utama ni, kalau tuan-tuan dengar kan, ini bilik hijau ini bermaksud kita boleh dengar lah setiap room bercakap. So kita boleh macam mana caranya kita nak mengawal supaya kita boleh mutekan semua serentak. Okey, kat bawah ini ada beberapa function lah. Saya nak terangkan yang mute dan remove ini. Saya tekan yang ini di panel ni. Kalau kita tekan mute all in main, maksudnya semua akan mute. Dalam kes ni saya dengar suara nak bercakap, so saya nak suruh mutekan di breakout. So saya tengok saya tekan ini, dia akan keluar paparan seperti itu, dia akan mutekan semuanya. Jadi ini cara kita untuk mengawal audien lah supaya tidak bercakap. Okey, so katakanlah dia nak bercakap, nanti kita just on kan mic kita, beritahu audien nanti buka mic untuk bercakap. Okey, jadi host akan mengawal lah ni. Yang kedua, kalau kita nak remove dia, so kita kena tengok ada dua perkataan, remove. Okey, kat sini ada remove ataupun hand up. Kalau kita tekan butang remove, maksudnya kita akan remove semua dan semua tak boleh masuk. So hati-hatilah untuk tekan butang remove ini. Better kita nak berhenti, nak tamatkan, kita boleh tekan hand up breakout. Maksudnya kita akan tamatkan breakout. Maksudnya link ini akan boleh digunakan pada akan datang. Tetapi bila kita buat remove all, masalah. Jadi diorang terpaksa di-invite secara khas melalui jemputan dalam meet tersebut, barulah boleh melalui email, barulah boleh mereka diterima balik. Maksudnya hati-hati perkataan ni, hand up dengan remove. Okey, so yang seterusnya kita nak tunjuk macam mana kita nak share. Sekarang ini bila saya buka balik saya punya kamera di meet utama saya yang ini, sekarang ni dia terpadam, so saya onkan kamera saya kat sini. Nampak di setiap ini akan keluarlah paparan kamera saya. Mungkin ambil masa kat internet sebab internet saya dia agak perlahan juga di rumah ni. Okey, so macam mana kita nak share screen kepada semua ini. Okey, audio kita boleh kawal di sini lah. Okey, kita onkan kamera kat sini, nampak? Saya onkan kat sini, nampak semua keluar. Kalau saya tekan speaker kat sini, mic ini masanya semua akan dengar cakap lah. Tapi saya tak nak ganggu di setiap room. Tinggalkan dulu untuk tutorial ini. Kemudian katakanlah kalau kita nak buat share tu. Jadi cara dia adalah macam ni tuan-tuan. Kita kena pergi setiap function tu tak ada kat sini, cuma treat dia. So pergi butang present ni, kita pergi present setiap room ini, kita tekan di sini. Kita tekan butang share ni untuk room yang pertama. Tengok saya tekan yang ni, saya akan buka entire screen ini. Seperti biasalah kita share dan kita please gunakan skrin yang kedua. Sebagai host, tuan-tuan perlu ada dua skrin lah, sebagaimana saya tetap bagi tahu dalam tutorial sebelum ini. So kita akan masuk sini, tekan butang share skrin nombor 2. Nampak saya dah share skrin untuk room 1 ini, di share screen, entire screen belah kiri. Begitu juga saya buat untuk room yang kedua, entire screen. Saya ambil share yang ni, nampak 2, settle. Kita ulang ke semua room yang kita ada supaya nanti paparan dia akan sama lah di sini. Dan seterusnya room yang ketiga, yang terakhir, entire screen, screen nombor 1. Okey, kalau tuan-tuan ingat sekarang ni ada gangguan, sebenarnya gangguan tu bukan gangguan apa, kita yang mendengar dalam speaker tersebut. So kita boleh mute ni ataupun kita offkan speaker ini, so kita tak dengar lah apa yang berlangsung kat sana. Okey, 2 dan 3 nampak. Sekarang ini kita dah
sharekan skrin kepada setiap room sama. So maksudnya kalau ada pembentang, perlulah untuk onkan kamera balik, onkan kamera utama, kita on kat sini, dan di sini nampak ada dua ni. Saya off balik tadi dia terkeluar sekejap tadi. Dia akan keluar sini, kemudian teruskan bercakap. Ingat jangan lupa broadcast to all breakout room ni kalau kita nak suruh dia dengar, dan juga tu so kita kena onkan kesemuanya. Okey. So saya tak nak on tu, nanti dia akan ganggu anak saya di sana sebab dia tengah khusyuk tu, dia tak perasan sebenarnya benda ni direkam. So tuan-tuan tengok sini, nampak pada paparan dia akan keluar macam ni, so ignore sajalah. Okey, inilah rupa di setiap paparan room tersebut. Maksudnya tuan-tuan boleh terus bercakap, terus present dan sebagainya di host utama ini. Jadi kalau untuk stop present, tuan-tuan terpaksa stop satu persatu lah untuk ke semua room. Tapi tak apa, biarkan dulu. Contoh kalau kita nak mengajar, kita buka Word dan sebagainya. Contoh nampak di setiap skrin tersebut akan keluar Microsoft Word lah, macam ini. Tuan tengok, dia akan terus lihat lah. Tetapi ingat, kawalan utama tuan-tuan adalah di paparan ini. Tuan-tuan nak kawal apa saja untuk mutekan kesemuanya, tuan-tuan boleh kawal di sini. Tetapi hati-hati, macam saya katakan tadi, janganlah tertekan remove. Okay, ada remove ni dan remove yang ini. Ada. So kalau remove maksudnya dia orang tak boleh masuk lagi lah. So better tuan-tuan hati-hati. Ataupun tuan-tuan nak pergi ke setiap room, nak memantau sebagainya. Kalau tuan-tuan menggunakan function yang tadi, function yang low memory ni, kita boleh tekan slider ni ke kanan. Saya tengok, saya akan pergi ke setiap bilik. Ni mic utama, saya akan pergi pada mic kedua. Dia akan pergi ke sana, dia on kan ni, nampak kita nak bercakap secara nak bagi arahan by group lah. Room kedua nampak dia pergi room kedua, yang ni dia aktif ni. Room ketiga, yang bawah, room keempat. So saya kembali pada room utama balik, room saya ini. Okey. Di situ kalau tuan-tuan tengok sekarang ini, katakanlah kita dah habis sesi kita nak tamatkan. Ingat, jika kita nak guna link tersebut, jangan kita tamatkan tekan di sinilah. So kita tekan remove all from main room. Remove ini maksudnya dia akan buang mereka dan mereka tak boleh lagi guna link tersebut lah. So kita buat handout. Okay, tengok saya nak macam mana saya nak tamatkan sesi ini, keempat-empat ni. Okay, sebelum tu kalau kita nak stop dulu, kita boleh stop present lah. Saya stop dulu yang ni. Kita stop yang kedua, room ketiga. Tadi room keempat, ni room ketiga. Kita stop ke semuanya, nampak? Dia on kameranya. So kata kalau saya nak tamatkan sesi ini untuk semua room, so kita boleh tekan butang hand up all breakout. So saya tekan ni, tengok saya tutup, tengok apa yang akan berlaku. Nampak dia akan keluar seperti itu. So kita end saja call. Kalau kita tekan end call di sini, maksudnya kita akan tamat sesi ini. Kalau kita nak biarkan lagi mereka berbincang sama mereka, so kita just leave the call. Okay, so saya tamatkan saja. Kadang-kadang dia hang kat situ, tak berlaku terkeluar menu tersebut sebab talian internet sebenarnya, dan juga main peranan komputer tuan-tuan. So saya tekan saja end call kat sini. Pergi room yang pertama, end call, dan room yang terakhir, end call. Maka kita dah tamat ke semua sesi ini. Jika tuan-tuan boleh lihat kat sini, semua dah tamat lah. Jadi apa tip yang penting adalah, pertama, saya ulang balik, tuan-tuan perlu ada komputer yang RAM dia agak baik lah. Maksudnya 8, dicadangkan 8 gig ke atas RAM tuan-tuan. Kalau tuan-tuan internetnya perlahan, kita galakkan tuan-tuan menggunakan format ini, format low memory RAM. Nanti saya akan tunjukkan juga. Saya nak tunjuk sedikit lah sebelum kita tamatkan. Saya keluar ni macam mana rupa dia kalau kita line internet kita ataupun kita punya tu perlahan. So kita tanda yang ni. Bila kita tekan ni, tuan-tuan tengok dia akan buka main room macam ni. Dia akan OK. Nanti kita akan pergi setiap room tu by click. So kita akan pergi room kedua. Room yang pertama, kita kena masuk dulu, join, allow kan. Okay, ataupun kita pasang Google Auto Admin lah. Kita pergi room kedua macam ni. Dia tak akan ada buka paparan tile tadi yang ada 4 tadi. Dia akan buka macam ni, dia akan gantikan. Tapi kita dah berada di setiap room lah. Tapi kita kena masuk dulu setiap room.
Macam ni, nampak? Yang ini lebih efisien lah, lebih menjimatkan tuan-tuan punya kelajuan internet dan RAM tuan-tuan sendirilah. Okey, kita balik kepada room utama. Kita akan masuk balik ni, saya tak masuk. Okey, nampak tuan-tuan? Okey, kita tengok balik tadi, diorang pun dah masuk ni. So kita boleh jelajah ni room yang keempat, room yang utama. Okey. Room yang pertama tadi, room main room lah. Kita masuk, kita tengok ada orangnya ke tidak. Tetapi function ini agak pening sedikit lah, sebab kita better menggunakan yang tadi. Tapi kalau in case tuan-tuan nak guna juga internet tuan-tuan perlahan, tuan-tuan boleh guna kaedah inilah. Okey, saya balik pada room utama. Sebab tadi dah terbuka, saya hand out sekali lagi. Sorry, saya hand up all breakout. Okey, so saya tamatkan sesi tersebut. Nanti dia akan tamatkan lah di sana. Okey, so saya kembali kepada main room balik. Itu utama. Saya onkan kamera saya dulu. Tip yang seterusnya, pastikan anda ada, sebagai host, anda ada 2 monitor supaya nanti function dia akan berfungsi baik. Tuan-tuan boleh kawal lah. Di belah kiri main room ataupun meet yang utama, dan belah kanan monitor yang kedua ini kita nak tengok panel-panel tadi, ada 4 room dan sebagainya. Dan yang terakhir, pastikan talian internet tuan-tuan stabil lah. Kalau tak, nanti dia akan keluar masuk dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja tutorial saya pada kali ini. Saya harap akan memberi manfaat kepada tuan-tuan, dan jangan lupalah untuk eksperimen. Kalau tuan-tuan ada cuba cara kaedah yang lebih baik, apa salahnya tuan-tuan kongsi di ruangan komen untuk bantu rakan-rakan di luar sana. Jadi itu saja tutorial saya pada kali ini. Selamat mencuba dan jangan putus asa, belajar dan terus belajar. Bye bye. Assalamualaikum.